Jadi kan, Allah umur 11 tahun. Mandi, masa tu mandi sungai. Saya kata, jom kita mandi sungai. Kawan saya 30 orang. Dia orang tak pandai berenang. Dia kata, kami tak pandai berenang. Tak apa. Aku pandai berenang. Kalau hampa lemah, aku selamat. Maksudnya dia orang mati, saya selamat. Cakap pandai tuan-tuan. Dia kata okey, Allah boleh tolong selamat kita, jom mandi sungai. Swimming without terang, lanjang bogel lah tuan-tuan. Jadi kawan-kawan tak pandai berenang, dia turun sungai tu perlahan-lahan lah. Saya pandai berenang, saya akan naik pokok jawi tu. Ada pokok jawi, pokok yang akar banyak kan. Saya duduk atas pokok jawi tu, saya akan terjun macam pandalela renong. Tum, pusing tu, sama sort. Kira bila pusing tu, apa yang pusing? Kakak jangan gelak. Otak belu dia mana. Pekerja JKR ni teruk tu. Bila pum terjun tu, saya angkat kepala. Dia orang kan main nak kerja-kerja lah. Air dekat sini je. Jadi dia orang nak tangkap saya. Bila nak tangkap saya tangkap. Bila nak tangkap saya selam. Bila selam tu saya akan berenang tu, syuk, macam ikan sepat tu. Syuk, duduk belakang. Jadi dia orang jalan depan, saya duduk di belakang. Dia kata, oi. Dia kata, oi, ada belakang pula. Dia orang nak tangkap, dia orang tak boleh berenang. Jadi dia orang tak pandai lah jalan nak tangkap jalan. Saya kata, okey, blup, saya selam pula. Bila saya selam kali kedua, kawan-kawan saya yang 30 orang tu semua selam. Air dekat sini lah. Dia orang kenapa selam? Dia orang tak pandai berenang ni. Saya lagi lemas, jenuh selamat saya. Saya pun angkatlah bagi mata ni paras-paras air dia. Tengok kenapa tak selam. Bapak saya duduk atas tebing dah. Saya kata mampu ya kali ni. Ayah saya kata naik. Suara dia deras. Naik, aku kata naik. Memang bengis betul lah. Kawan saya semua naik tuan-tuan. Naik tu baju tinggal tuan-tuan. Lari macam penguin tu. Allah tu. Saya tahu dah kalau saya naik mati saya. Dia lipat ni. Wayar telefon besar ni. Dia lipat dua, dia letak di belakang. Aku kata naik. Saya kata ayah tak mau naik. Naik dia bagi. Dia lipat macam ni. Dia bagi fiap tu masuk dia. Dia lipat dua. Jadi dua bila bagi, rotan satu dekat dua. Maksudnya dua dalam satu. Ayah sakit. Dia bagi pula fiap. 2, 4 dah. Dia bagi 3, 6. Bila 6 wayar telefon, tuan-tuan bayang lah. Tak ada kulit lah. Sakit ni tuan-tuan, nyut berdenyut ni. Hampa gelap apa aku bagi hampa dengan wayar ni. Sakit Allahu akbar. Berdenyut ni nyut. Ayah, balik kata balik. Lari balik tuan-tuan, lari. Tinggal baju semua. Sampai-sampai mak duk tunggu lah. Tepi pintu. Mak dia. Awak ah. Mak dia orang siam. Ayah rotan. Ayah tiba. Dia bagi berapa? 3. Mai aku tambah 2. Mak dulu kena rotan 3 tambah 2. Kerana apa tuan-tuan? Tu yang anak jadi manusia. Mak sekarang kena cubit dah. Luka sikit. Balik-balik. Mak report berguam. Saman cikgu. Tu yang anak tak jadi manusia. Ni mak dulu kena 3 nak tambah 2. Tuan-tuan, mak saya, bapak saya rotan saya bukan kerana mandi sungai. Tahu kenapa? Kerana tak semayang asar. Ni waktu nak habis dah, nak masuk maghrib dah, duk mandi lagi. Lepas tu hajak pula 30 orang. Kepala dia siapa? Aku lah. Tu yang kepala kena teruk tuan-tuan. Kan? Allah sakit ni tuan-tuan. Mak tak pergi semayang tau. Semayang nak rokok tak boleh bang. Ni kain ni dia lekat dekat air bisa ni. Allah berdenyut tak kira lah, sakit nyut. Habis semayang maghrib, biasalah bila anak kena rotan, anak kena cubit, kena penampar, siapa yang pujuk? Mak. Ayah pujuk tak? Ayah. Dia buat macam tak ada perasaan. Teruk betul ayah. Sedangkan dia yang rotan. Dia buat tak tahu lah. Jadi mak Eri, mari makan. Kita makan apa? Sakit tak? Dah, ayah pukul tu sayang apa? Wayar telefon mana? Dalam tu ada besi tu. Mak bagi mak wayar telefon. Tak kata lah macam tu. Dah, ayah sayang tu, ayah rotan tu. Sakit apa? Mari makan ni, mak suap. Tak mau. Dah mak suap dalam tak mau tu 3 pinggan. Daripada petang tak makan tuan-tuan. Lepas makan lah, pergi semayang Isya. Nanti ayah tengok pula. Kita pun lepas semayang Isya masuk tidur lah. Nak tidur melentang tak boleh bang. Kakit berdenyut kak. Nyut. Bukan kemut kak, berdenyut. Kemut lain.
Tidur melentang tak boleh. Lah kali tidur menerap mah. Tidur menerap tu. Kain tak boleh pakai sebab dia melekat. Jadi letak macam lah. Allah, air bisa keluar dengan darah kan melekat dekat kain tu. Pejam mata tak lena. Nyut ni. Ay Allah, wayar telefon bang. Dalam tu ada kupra mu. Sakit jangan tanya. Tiba-tiba tengah duk tahan sakit tu, tiba-tiba pintu bilik ditolak orang. Yang masuk tu seorang lelaki umur 48 tahun. Dia pegang satu botol minyak angin. Dia ingat saya tidur. Dia masuk perlahan-lahan kan. Dia masuk, dia duduk sebelah saya. Tiba-tiba dia selok punggung saya tu tak ada kulit dah. Ni, isi terkeluar ni, berdarah ni. Kemudian dia celup minyak angin. Ketika dia celup dia sapu. Ketika dia sapu dia kata, ya Allah, aku buat zalim kat anak aku ni ya Allah. Kalaulah aku buat ni ya Allah, esok anak aku ni tak jadi manusia ya Allah. Ya Allah, salah aku ya Allah. Menangis ayah saya. Saya duduk dengar, oh hang balun aku hang teriak ni. Hang tak tahu ke aku ni berdenyut-denyut sakit ni kan. Tapi tuan-tuan, doa ayah ni mustajab. Lepas tu tuan-tuan, dia berdiri tuan-tuan, dia angkat takbir. Dia tahu saya sedar. Allahu Akbar. Terus dia sujud. Ketika sujud itulah dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadikan pasanganku, anakku ni ya Allah, penyejuk mata. Kau jadilah anakku ni seorang pemimpin. Tengok. Alhamdulillah kerana doa ayah saya 11 tahun umur. Alhamdulillah saya jadi manusia sekarang. Kalaulah tak kerana doa ayah saya, tak tahulah saya nak jadi apa. Mungkin Perdana Menteri yang dapat 2.6 bilion ni. Tapi kerana doa ayah saya tuan-tuan, mustajabnya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dia kasih, siapa ada mak ayah tuan-tuan, minta mak ayah doa, mustajab lah. Tambah-tambah mak ni mustajab. Kan kita doa apa tak makbul ni, suruh mak doa. Sebab saya ada mak tuan. Saya ada mak ni nak periksa ni esok saya duduk UPM tu. Nak periksa subjek tu, saya tak belajar, tak baca. Bukan tak belajar, tak baca. Telefon mak, esok nak periksa mak subjek ni susah lah mak tolong doa. Mak saya terus berdoa dalam telefon. Ya Allah, bagilah dek-dek tu budak-budak. Bagilah dek-dek boleh jawab. Dia akan panjang belakang. Sebab apa? Mat Arif Lin Sukun. Bagilah dek-dek boleh jawab. Saya pun masuk bilik peperiksaan. Mak terima kasih. Tak sempat kata terima kasih, dia letak telefon. Esok masuk bilik peperiksaan, dia orang letak kertas. Semua boleh jawab. Rupanya tak betul. Sebab mak saya doa boleh jawab ya. Memang boleh jawab. Haram tak betul. Sepatutnya boleh jawab dan betul. Baru betul tuan-tuan. Oh, doa mak mustajab tuan. Sebab tu tuan-tuan Ramadan ni siapa ada mak, balik abang. Doa mak mustajab. Pegang dia, cium tangan dia, mak doa saya mak. Sebab ayah mak kita bukan nak menanti kita dengan duit, tetapi dia menanti kita untuk kita balik di hadapan dia. Allah, tuan-tuan tahulah siapa ada anak tuan. Saya ada anak tuan, 6 orang anak. Anak ni tuan-tuan nak cerita tak reti anugerah untuk kita. Duduk jauh rindu, tapi kita tak rasa apa seorang anak. Tapi sebenarnya ayah ni yang rindu tuan. Dia takkan nak luar. Betul tak ayah-ayah? Betul lah, entah ada anak. Tapi tuan-tuan, anak ni paling seronok bila dia boleh balik, mencium tangan kita, dia cium pipi. Ya sayang ayah, Allah seronok tuan. Sebab ayah ni susah nak sebut. Wahai anakku, aku sayang kamu, susah. Tambah-tambah kat isteri kita macam. Susah orang lelaki ni. Nak kata, nak puji isteri tu lagi susah. Macam batu nak jatuh atas kepala. Ni tamat Ramadan kan, isteri masak kan 3 jam. 3 jam masak. Kita makan 10 minit dah. Pernah tak kita puji isteri kita? Tak makan-makan, lori garam tumpah kan. Kecil hati dia. Betul tak kakak? No? Tahu tengok kakak hanggup. Orang suruh hanggup sekali, ya banyak kali. Nampak sangat tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh ni kakak, abang-abang kan, ni kita sebagai suami ni syukurlah isteri kita. Dan kakak ada suami, syukurlah tuan-tuan. Satu hari suami kita tak ada, kita tengok baju yang dia pakai, kita akan menangis. Tuan-tuan. Sebab tu isteri kita ni kita kena faham. Seorang isteri dia akan bercakap, orang perempuan ni satu hari 26,000 perkataan. Sebab tu saya duduk ceramah di depan tu, dia pun duduk cakap belakang. Sebab tak habis lagi 26,000 tuan. Baru 18,000 lah. Kau ajaknya ustaz. Orang suruh ceramah duduk politik lah. Dia pun duduk kutuk saya tuan-tuan. Orang lelaki 7,000 lah. Tengok tak ada cakap apa. Sehari cuba tanya tengok. Ustaz tu ceramah syok tak? Tak tahu. Sebab
Zohor tadi dia dah cakap dah 6,998. Tinggal 2 patah lah. Tak tahu. Orang perempuan ni Allah. Dia cakap banyak. Sebab tu kita kena faham naluri orang perempuan. Naluri orang perempuan ni kena faham. Tambah-tambah hari raya ni tuan-tuan. Dia akan memilih tuan-tuan satu barang dalam 9 kedai. Betul tak? Kita satu kedai mesti ada 9 barang. Betul tak? Pergi-pergi tu pegang ambil ya. Adalah seluar spender orang lelaki dia pamer di khalayak ramai. Ada tak? Tak ada. Pegang XL balik. Balik-balik tengok-tengok CS. Pakai sampai besar tuan-tuan. Nak tukar malu. Tuan-tuan gelak macam pernah buat. Itulah naluri seorang lelaki. Kakak kena faham. Dia malu tuan-tuan. Pegang tu XL boleh? Balik tengok CS. Bubuh kat kepala. Pernah cerita tuan-tuan, ada seorang sahabat saya. Ini cerita bohong tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata perawi hadis. Ini bohong. Kawan saya ni, kawan lah bohong, cerita bohong tapi saja seronok. Tidak hampa lena. Kerja sekelang. Dia cerita, dia kata, pernah satu orang ni, dia tak pernah pergi kursus mana-mana. Dia pergi tuan-tuan. Dia ni selalu amal sunnah Nabi. Pergi kursus, dia pakai tie, blazer apa semua. Pakai-pakai sampai dekat hotel tu nak check in, nak terberak. Masuk tandas luar. Masuk tandas tuan-tuan. Buka-buka nak sangkut tu tak ada tempat sangkut. Jadi dia seluar spender nak sangkut kat mana ni? Tak ada tempat. Dia kata sunnah Nabi. Bubuh di kepala. Dia pun tarik buah ke depan. Jangan buat. Dia tutup kepala. Sunnah Nabi. Ini cerita bohong tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat macam perawi hadis lah. Jadi dia dah habis-habis semua. Bangun-bangun. Cari spender lupa. Mana spender aku ni? Kan? Dia ingat mungkin masa flash tadi spender tu jatuh apa. Mungkin masuk dalam tandas apa. Dia kata biar tak apalah. Apa betul tak ya? Pergi dah nak check in. Sampai-sampai dekat resepsionis tu. Resepsionis tu tengok atas bawah. Nampak handsome kan? Nak tegur malu. Dia pun tengok. Mesti dia kata aku handsome ni. Tiba-tiba resepsionis tu kata, abang, tu atas kepala tau tak? Dia pegang-pegang, Allah! Tu dah ramai-ramai masuk dalam tu tak? Nampak sangat cerita bohong tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi tambah, bagi lena tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, siapa ada mak ayah, siapa ada isteri, tuan-tuan, jangan ubah isteri kita, ubah diri kita. Sebab seorang isteri dia akan memilih banyak barang. Satu barang 9 kedai. Kita satu kedai 9 barang kena ada, betul tak? Itu beza kita. Pergi mesti semua kena ada, malas nak berjalan. Saya yang paling tak suka tuan-tuan shopping. Tuan-tuan suka tak? Sama orang lelaki nampak. Tak suka Allah. Saya 5 jam. Anak saya 5 orang perempuan. Pergi shopping. Saya duduk dalam kereta 5 jam tak pergi. Tak boleh tuan-tuan. Dia pergi satu kedai tu. Kan? Dia beli tak? 5 jam. Abang tak ada abang. Kita pergi kedai lain. 5 jam dah. Tu tak tahan tuan-tuan. Tu dia naik lah. Darah dia naik lah tuan-tuan. Saya pernah cerita tuan-tuan. Ni cerita lucah sikit dah. Baru kahwin dalam bulan Ramadan kan, bini pegang lah, abang jom kita shopping. Dia pun ada sayu, kita baru kahwin, ikutlah. Jom pegang sampai kat Sungai Petani. Tuan-tuan tahu tak Sungai Petani? Dekat jam tu jam kan banyak gerai tu, panas nak mampus. Nak mampus lagi tak mampus. Panas lah, dia tak bosan, dia uzur. Kita pun berjalan nak beli kain. Sampai-sampai tu kain tu RM12.90. Saya nak tanya abang, agak-agak isteri kita beli tak? Tak ada beli Dia kata, abang cuba kita jalan-jalan kedai depan. Dia kata, mungkin murah lagi. Yang tu yang tak tahan tuan-tuan. Pergi tengok kedai depan, murah sungguh tuan-tuan. RM12.80. Murah 10 sen, dia beli tak? Dia tak beli. Itu naluri seorang perempuan, dia banyak memilih. Jadi dia kata, abang kedai depan murah. Depan nak sampai ujung 1 kilometer. Dia kata, Allah abang, semua kedai ni sama dengan kedai nombor 1. RM12.90. Kedai nombor 2 murah bang. Kita patah balik boleh tak? Yang tu mula. Ni, dia tumbuh bulu. Lu nak patah balik, lu nak patah. Kita dah puasa. Dia tak apa, tak puasa boleh minum. Kita nak berpeluh dah. Tapi baru kahwin tuan-tuan. Bang, jom lah. Jom lah. Dengan muka. Muka macam jebon lah tuan-tuan. Sampai tengok-tengok. Rupanya kedai nombor 2 tu tahu dah. Datang kali kedua mesti beli punya. Yang jaga tu Indonesia. Mas. Dia buat muka macam surprise kan. Saya pun, saya bukan mas. Bukan nak beli mas. Nak beli baju.
Enggak, Mas. Mas tu abang. Oh, Mas. Mas, masuk, Mas. Kita pun, baju mana kain jadi? Mas mau butuh apa? Kita duk pengang. Hang maki aku ya? Enggak, Mas mau butuh apa? Lain kali kita orang utara butuh hang. Minta maaf, tuan-tuan. Itu cerita, tuan-tuan. Sampai pukul apa ni? Pukul 2, agak patutlah kering tekak dah, bro. Sebab tu, tuan-tuan, siapa ada mak, balik, tuan-tuan. Doa mak mustajab. Kalau mak tak ada, mak mentua. Mak mentua, bapak mentua. Hari raya ni, tuan-tuan, cium tangan dia. Cium pipi dia. Saya dah bapak mentua, tuan-tuan. Masa angkat nikah tu, dia pegang tangan saya. Bila pegang tu, dia relax. Saya cium tangan dia. Dia mamak, tuan. Saya mamak. Isteri saya siam. Saya siam. Bini saya mamak. Siam campur mamak jadi semak. Saya pegang tangan dia, cium. Tu. Saya cium pipi dia. Cot. Dia kena. Dia menangis. Dia kata, bapak kenapa menangis? Aku dah 13 orang anak, dia kata. Seorang pun tak pernah cium pipi aku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Tu strategi, bro. Sebab tu, tuan-tuan, minta doa mak ayah ni mustajab. Sebab apa, tuan-tuan? Saya nak cerita. Saya ada mak. Sebab tu kalau balik tu cium tangan mak, jangan lupa, tuan-tuan, minta doa dia. Tuan-tuan nak supaya dia ni, tuan-tuan, suka, tuan-tuan buat macam mana? Bagi duit. Jangan tak bagi, bang. Sebab Nabi suruh, tuan-tuan, dalam raya tu banyakkan sedekah. Bagi kat mak. Bagi kat mak nama. Mak ni, tuan-tuan, dia tak tengok duit, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan bagi tanda ingat. Bagi banyak tanda ada. Bagi 100 tanda ingat. Mak nama ingat. Bagi 100, bagi 1000 tanda ada duit. Saya pernah, tuan-tuan, kadang-kadang duit tak ada. Bagi kat mak ni murah rezeki tu. Suruh dia doa. Kadang-kadang balik tak ada duit. 20 hari bulan, tuan-tuan tahu dah pekerja kan. 20 hari bulan kerja cikgu tak ada duit. Dalam dompet adalah 200. Ambil duit tu. Bagi rumah mak. Bukan nak hutang. Bagi kat mak. Mak mana? Dia ambil duit tu. Dia kata, dek tak ada duit, pak. Saya kata, ada, mak. Banyak. Dalam hati tak ada apa, mak. Mulut tu. Pandai. Dia kata, ni tak ada duit ni. Ada, mak ambil. Mak beli beras, beli apalah keperluan. Mak beli. Mak tolong doa cek tu orang utara saya lah. Dia pun doa, ya Allah, bagilah ya Allah, dek murah rezeki. Saya pun amin. Ingat dia nak bagi balik. Rupanya dia ambil juga, tuan-tuan. Dia ambil juga. Kita pun amin. Terima kasih mak doa saya. Saya pun cium tangan, cium pipi dia. Tuan-tuan, ni doa mak mustajab. 4 jam je. Lepas 4 jam, tuan-tuan, orang telefon Teluk Intan. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak datang ke Teluk Intan? Buat apa? Ustaz ganti Datuk Dr. Harun Din. Dia tak boleh datang, dia tak sihat. Saya kata boleh lah. Boleh lah. Saya pun adalah duit tol, duit minyak sikit sampai. Rupanya saya ganti, tuan-tuan, Datuk Dr. Harun Din. Rupanya saya panel pertama, malam tu forum. Sebelah saya Datuk Dr. Zulkifli Al-Bagri, mufti wilayah. Sebelah lagi pula Datuk Abu Hassan Din. Saya ganti Harun Din. Saya Din apa pun tak ada. Allah, jangan tanya bang, menggigil ni. Kaki ni kontrol ya. Kepala jangan getah sudah. Kaki tak apa. Jadi kita panel pertama, tuan-tuan. Allah, nak buat lawak. Mana ada lawak? Dr. Zulkifli lawak tak? Tak ada. Kita hendaklah bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Ramai kuliah saya semua yang tidur. Dia tak ada lawak, tuan-tuan. Datuk Abu Hassan Din, mana ada lawak? Oh, tuan-tuan, jangan. Dia marah, tuan-tuan. Kalau dia buat lawak, tak apa. Orang buat lawak, dia marah. Tuan-tuan, saya pernah borong dengan dia. Jadi saya, ya Allah, tak ada lawak ni, mesti tak ada lawak. Saya pun fakta semualah. Jadi saya pun camah-camah. Fakta pertama. Camah-camah. Fakta kedua. Fakta ketiga. Fakta keempat. Bila dengar fakta, tuan-tuan, Dr. Zulkifli, Datuk Abu Hassan Din. Ni saya ceramah ni 40 minit dah ni. Bagi fakta macam-macam. Ada di kalangan tuan-tuan hangguk pun tidak. Belagak lebih pada Dr. Zulkifli. Weh, hangguk sikit weh. Bagi semangat saya nak ceramah kan. Lepas round kedua nampak, oh boleh makan ni. Dia orang hangguk dah. Round kedua saya buat lawak Dr. Zulkifli gelap. Gelap macam bakar jenazah. Habis tuan-tuan, Dr. Zulkifli jumpa saya. Oh ustaz, dia kata. Oh forum dengan ustaz. Kelah, dia kata. Nanti kita forum lagi ya. Dalam hati aku tobat, aku tak mau forum dengan Allah. Habis tuan-tuan, dia orang bagi satu sampul. Saya pun ambil sampul tu. Esok pergi sekolah lah. Letak atas meja. Esok kan hari Senin, pergi perhimpunan, habis perhimpunan, masuk kantin. Mama, mi goreng satu ya. Mama pun tumis lah. Special. Tumis baru teringat. Mi goreng apa? Duit tak bawa.
Duit tak ada. Mama. Cancel. Kenapa? Hari ni hari Senin, puasa. Puasa apa, duit tak ada. Allah tuan-tuan, 2,5 balik cari sampul tu lah. Bagi kat mak tuan-tuan 200. Dalam sampul tu ada berapa? Ada 4,000. Tengah hari ni jangan 4,000 lah. Agak-agak patut lah tuan-tuan. Psikologi pandai bro. Tengok bagi kat mak 200 dapat. Sebab apa tuan-tuan? Doa mak mustajab. Sebab tu tuan-tuan, ni kita ada ayah ni, kita ada ayah, tu mak ayah kita. Dan kita ayah ni, doa untuk anak-anak. Mustajab tuan-tuan. Siapa ada anak, kita doa untuk, ya Allah aku ada anak. Tama-tama sekali anak aku ni ya Allah. Saya ada 6 orang anak tuan-tuan. 5 perempuan, seorang lelaki. Allah tuan-tuan, saya nak anak saya jadi bagus macam mana? Saya suruh anak saya hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. Yang sulung umur 25 tahun dah kahwin dah, minta maaf lah. Yang kedua umur 23 tahun dah kahwin dah. Yang ketiga, saya nampak ni umur 50 lah tuan-tuan. Nak dapat menantu 2 dah, nak dapat cucu lah belah sebelah ni. Nak jadi Tok Wan dah. Nampak macam muda lagi. Tok Wan, mesti nak kena tukar. Ayah Tok lah. Tok Wan nampak tua sangat tuan-tuan. Nampak muda. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya nak juga menantu saya hafal Quran. Sebab apa? Orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran, orang yang hafal Quran tu, esok di akhirat, dia boleh bagi 10 orang syafaat. Dan siapa yang baca Quran, Quran ni akan jadi peguam bela dia untuk akhirat esok. Dalam alam barzah, peguam bela. Tuan, sebab tu saya suruh doa dalam Al-Quran. Doa, kalau boleh tak boleh doa Quran, baca Quran. Anak saya alhamdulillah 6 orang hafal Quran. Kan, umur 25. Baru ni ada seorang anak muda. Saya nak menantu saya hafal Quran juga. Datang pagi-pagi lepas subuh, ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz belah akhir ni ya? Saya. Ustaz, saya suka anak Ustaz. Gentleman lah. Saya kata, apa ciri kamu suka anak saya? Saya hafal Quran. Dia kata, okey, hafal Quran, duduk. Masuk, dah sembang, saya nak. Okey, hafal Quran. Soalan pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ulang sambung. Dia ulang, dia sambung. Sadaqallahul azim. Soalan kedua. Wattaba'u ma tatub. Sambung, dia sambung. Soalan ketiga. Ar-Rahman, dia sambung. Saya kata, okey, ambil anak saya. Minggu depan bawa mak ayah kamu datang meminang. Mak ayah dia datang Minang. Ustaz, ni kita nak kira macam mana? Orang utara kira. Saya kata kira pakai kalkulator lah bro. Dah. Anak kita ni nak buat macam mana? Nak buat mas kahwin sudah. Belanja tak ada ke Ustaz? Saya kata tak ada. Ustaz, belanja tak ada ke? Dia tanya. Dah tanya, okey, Mercedes satu, banglo, helikopter. Tanya. Tak mau tanya Ustaz. Okey. Mas kahwin sudah. Mas kahwin sudah. Akhirnya kahwin tuan-tuan. Ni anak saya yang kedua. Datang seorang lelaki, anak muda. Ketuk pintu macam tu lah. Ustaz, saya suka anak Ustaz. Yang mana? Nombor 2. Masuk, saya kata. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Saya pun. Soalan pertama. Tabarakalladzi. Saya hafal yang tu ya. Saya ulang tu. Aku bukan hafal Quran. Soalan kedua pun ulang yang tu. Soalan ketiga ulang yang sama. Soalan keempat dia baca pula, suruh saya ulang. Aku tak ulang. Saya kata okey lah. Ambil anak saya. Alhamdulillah kahwin tuan-tuan. Ni anak saya yang ketiga ni. Siapa nak sambung? Baru ni ceramah kat Pasir Gudang. Ada seorang Bilal tu, kematian isteri. Umur 62 tak silap dia. Gigi satu. Saya sambung boleh tak Ustaz? Saya kata agak-agak lah pakcik. Nak panggil pakcik ke abang, mana-mana pun boleh. Saya kata. Nampak tuan-tuan nak lena rapu. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah dalam Ramadan ni tuan-tuan banyakkan doa. Utamanya apa tuan-tuan? Dalam Quran sebut. Tuan-tuan. Sebab tu kita satu lagi tuan-tuan, dalam Ramadan ni keistimewaan kita tuan-tuan, bukan saja doa ni mustajab ketika kita iftar. Tetapi ada benda yang halal tuan-tuan dalam Ramadan jadi halal, jadi haram. Betul tak? Betul tak? Cakotel halal tak? Halal, tapi Ramadan haram. Bila halalnya? Lepas maghrib. Lepas maghrib makanlah cakotel, telur dibasuh ke, yang mana satu tak tahu. Yang ayam ke tuan dia. Cuba dia tengok. Kami di utara cakotel telur dibasuh. Orang pakat confuse. Last kali dia bubuh apa? Kurungan tu ayam. Takut tuan saja ayam telur. Mi Bandung halal haram? Halal, tapi Ramadan haram. Bila halalnya? Lepas maghrib. Ni saya nak tanya, rokok halal haram? Haram. Halal pula. Rokok haram, tapi tuan, orang isap rokok ni memang tegar lah tuan-tuan. Saya tak isap rokok.
Sebab tu orang yang isap rokok ni memang tegar. Tegur lah macam mana pun. Dia berdek lah. Memang hati dia cekal. Saya pernah tuan-tuan ceramah satu masjid. Hantar ni perokok ni. Saya kata dia. Lalu tuan-tuan habis-habis saya ingat. Mesti dia orang tak isap rokok depan saya. Rupanya keluar-keluar depan pintu. Hembus depan muka saya. Saya kata, Abang saya duk hantam tadi tak rasa apa? Saya dah biasa Ustaz. Hati tegar. Lepas tu dia kata, Ustaz ceramah sedap. Dia kata, nanti datang semula. Suruh datang lagi tengok. Kalau aku duk hantam tu tuan-tuan. Rokok haram kan makruh? Haram. Nak isap juga? Lepas maghrib. Tapi halal haram? Haram juga. Tengok duk kata halal. Tu tuan-tuan yang dah kahwin ni. Halal haram? Dengan isteri tuan-tuan. Halal. Tapi Ramadan haram. Bila halalnya? Lepas maghrib lah. Lepas tarawih. Takkan Allahu Akbar. Oi, jangan oi. Nampak sangat pekerja JKR gelojoh tuan-tuan. Lepas tarawih tuan-tuan. Makan bagi tenaga lu. Nampak nak lena merapu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ni kita carilah tuan-tuan keberkatan dalam Quran ini. Di antara apa? Satu lagi doa, iaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim ni tuan-tuan ketika nak dicampak dalam api, Namrud nak campak melalui lestik tu. Apa yang Nabi Ibrahim doa dalam surah Al-Imran ayat 173? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang ni tuan-tuan, kalau rasa hati tak tenang, rasa resah, ya Allah, tuan-tuan, Allah lah sebaik-baik wakil. Tuan-tuan, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Tuan-tuan, doa ni semua dalam Quran. Tuan-tuan bacalah doa ni. Kenapa tuan-tuan? Mustajab Ramadan. Kalau tak boleh sangat, doa yang tadi saya sebut. Kalau tak boleh sangat lepas semayang tak tahu nak doa ini, satu doa aja Nabi ajar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tu cover semua. Daripada dunia sampai akhirat. Insya-Allah cover semua. Kalau malas sangat nak doa, jangan lupa satu zikir. Namanya subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ni 1 minit lagi cerita. Pernah berlaku tuan-tuan, ada seorang hamba Allah jumpa saya. Ustaz, apa doa yang boleh saya doa? Mustajab nak pergi interview. Saya tak doa apa tak ada. Tapi ada satu zikir yang Nabi kata dia mudah disebut. Khafifatani ala lisan wa saqilatani fil mizan. Berat timbangan. Wa habibatani ila rahman. Allah suka. Allah suka kamu sebut ni zikir ini, insya-Allah orang interview tu akan suka kamu. Dia pun hafalah subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih tuan-tuan. Dia hafal apa tuan-tuan, sampai dekat giliran dia pakai tie blazer semua cukup lah. Tiba-tiba panggil, Encik Ahmad, sila masuk. Dia pun subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tolak pintu, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Lupa assalamualaikum. Bila dia sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, rupanya yang dengar tu tuan-tuan, yang interview tu orang yang soleh, orang yang baca hadis. Dia kata, kamu baca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, Allah suka kamu, aku suka kamu. Dia kata, hari ni kamu dapat kerja. Terus dapat. Kemudian dia berhenti tuan-tuan 3 tahun. Dia buka dekat RNR Elmina, Cakotia Utara. Saya tak tahu tuan-tuan, saya pergi tengok Cakotia Utara. Kita pun pergilah, order dekat depan tu lah perempuan kan. Cakotia special lah. Tiba-tiba dia dengar suara saya. Dia perasan. Dia duduk masuk di belakang tu. Dia pun kali-kali, Ustaz! Dia tegur macam tu. Dalam hati saya, mesti free. Selalu macam tu tuan-tuan. Ustaz, dia kata, saya kenal Ustaz. Kata, oh ya, tak apa. Kata, saya nak buat cakotiau special untuk Ustaz. Kita bertunggulah. Dia orang kata selalu cakotiau tu 2 ekor udang lah. Kali sampai 8 tuan-tuan, penuh. Saya pun makan, pergi nak bayar. Berapa? Ustaz, hari ni saya belanja Ustaz. Saya tahu dah. Hari ni saya belanja Ustaz. Saya kata jangan, saya ada duit ni. Saya pun bawa keluar dompet saya. Nampak ni duit ni. Dia kata, duit Ustaz hari ni tak laku. Saya kata laku ni walaupun jatuh 4.3 tapi laku. Laku ni saya kata. Tak laku duit Ustaz. Ustaz simpan. Duit Ustaz tak guna. Saya kata kenapa tak guna? Duit Ustaz tak guna. Tapi ilmu Ustaz ajar saya. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ustaz mudah kerja saya Ustaz. Saya meniaga pun laku. Buat apa mudah Ustaz? Ustaz, ilmu Ustaz untuk bekal saya di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, hari ni saya bagi ada benda yang manfaat. Tuan-tuan ambil. Tuan-tuan, ini bekal kita di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal ialah takwa. Wattaqu ya ulil albab. Kalau tuan-tuan ada otak fikir, bekallah tuan-tuan. Kita akan mati bang.
kawan kita yang kerja kat JKR ni, lama dah pencet meninggal. Sampai giliran kita. Mungkin Ramadan yang Ramadan terakhir kita. Sebab itu tuan-tuan, setakat itulah saja ceramah saya ataupun kuliah pada tengah hari ini. Mohon maaf banyak-banyak. Kalau tuan-tuan nak tolong saya lah. Saya dulu duduk sebulan tahun lepas tuan-tuan. Dapat 600,000, hampir 600,000 nak buat sekolah. Alhamdulillah terbina sekolah. Jadi saya nak buat surau. Tapi Ramadan tahun ni tuan-tuan, ekonomi jatuh. Teruk tuan-tuan. Nak dapat 50,000 susah. Allah. Sebab apa? Itulah GST. Teruk tuan-tuan. Kalau siapa nak bantu saya bolehlah. Saya ada satu lot surau, harga dia satu lot tu RM50. Tuan-tuan boleh belilah. Kalau tak boleh beli, tuan-tuan kumpul 2-3 orang beli satu lot RM50. Boleh bantulah nak buat surau. Tuan-tuan boleh JKR buat apa nama panggil? Kursus dalam LDP latihan dalam perkhidmatan. Saya ada Mahat Tafiz, ada kolam renang. Tuan-tuan pergi tengok. Bukan saya ada kolam renang, ada chalet satu-satu boleh duduk 300 orang. Ada gelanggang futsal 5 star punya. Ada gelanggang badminton, 5 gelanggang badminton, 4 gelanggang badminton. Ada tempat archery memanah, ada tempat berkuda, ada jungle trekking, semua cukup. Kampung trekking. Boleh. Baru ni daripada Kelang datang. Datang telefon saya, 40 orang. Ustaz, kami datang insya-Allah nak duduk tempat ustaz. Ustaz buat kursus. Lepas tu saya kata kami ada kafe. Nak makan apa? Nak makan lamb chop. Sampai pukul 7 lah kita pun sedia lamb chop. Rupanya yang datang tu semua chop tak ada. Dia kata chop nak makan macam mana? Order lamb chop semuanya gigi tak ada kan. Lain kali bungkus tuan-tuan. Datang kursus tempat saya insya-Allah. Akan bantu Mahat Tafiz saya lah. Siapa yang nak bantu bolehlah dapatkan lot je lah, lot wakaf surau. Dan siapa yang sakit lutut, sakit luaran, sakit kepala kan bagus ni. Ada satu gel namanya Asofa gel. Sapu di kepala ni tuan-tuan, insya-Allah. Dia bukan makan. Dia sapu di luaran. Harga dia mahal lah RM80. Siapa yang sakit lutut semayang kan, kadang-kadang duduk kan. Sapu boleh berdiri ya abang. Nanti bila nak turun masuk kubur. Jalan turun. Ada belakang tu. InsyaAllah terima kasih banyak-banyak. 2 rangkap pantun dengar betul-betul. Pergi ke Dubai membeli meruku, kakak di belakang. Bye-bye. Abang semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.